اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. الله wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan bacaan Quran pada pagi ini, adalah kita bersama-sama menghayati selawat nariyah dan Asma'ul Husna yang akan dipimpin oleh yang berusaha Tuan Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Sulaiman. Majlis, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-khurabu وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل
سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدده كل معلوم الله. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب واسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيذ المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian Al-Fadhil Ustaz Haji Elin Aminin bin Muhammad Salih Al-Hafiz, seterusnya warga Madurai Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merakamkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan limpah rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita pada pagi yang penuh barakah ini. Sama-samalah kita menghayati program Mendidik Al-Quran dan Tazkirah. Semoga kehadiran kita pada pagi ini mudah-mudahan Allah akan merahmati kita sekalian dan himpunkan kita sekalian bersama dengan golongan orang-orang yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan baca Al-Quran pada pagi ini, bila kita bersama-sama menghadiahkan Al-Fatihah khususnya kepada anggota-anggota Majlis Madurai Johor Bahru yang telah kembali ke rahmatullah. Saya akan bacakan nama-nama Allahyarham daripada bulan 3 hinggalah bulan Mei. Pertama, Allahyarham Muhammad Alias bin Hamzah, pembantu awam yang telah meninggal dunia pada 24 Mac 2023. Yang kedua, Muhammad Izhar bin Rabiun, pembantu awam yang telah kembali ke rahmatullah pada 4 April 2023. Allahyarham Azan Ramdan bin Maliki, penolong pegawai perancang bandar dan desa yang telah kembali ke rahmatullah pada 16 April 2023. Allahyarhamah Puan Hasnah binti Ishaq dari Jabatan Perbendaraan yang telah kembali ke rahmatullah pada 28 April 2023. Allahyarhamah Farah Amira binti Rahman dari Jabatan Perbendaraan yang telah kembali ke rahmatullah pada 4 Mei 2023. Allahyarham Nur Mizan bin Rahman, pembantu awam yang telah kembali ke rahmatullah pada 22 Mei 2023. Dan Allahyarham Muhammad Zaid bin Maskuri, pembantu awam yang telah kembali ke rahmatullah pada 23 Mei 2023. Mudah-mudahan nama-nama Allahyarhamah yang telah disebutkan tadi, semoga roh mereka akan dihimpunkan sama dengan golongan orang beriman bertakwa di sisinya. Ala natil qabul wa ila hadratir rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwah ahli al-quburi jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila arwah al-marhum Muhammad Ilyas bin Hamzah, wa ila arwah al-marhum Muhammad Izhar bin Rabiun, wa ila arwah al-marhum Azan Ramdan bin Maliki, wa ila arwah al-marhumah Hasnah binti Ishaq, wa ila arwah al-marhumah Farah Amira binti Rahmat, wa ila arwah al-marhum Nur Mizan bin Rahman, wa ila arwah al-marhum Muhammad Zaid bin Maskuri wa usulihim wa furu'ihim wa ma yantasibu ilaihim ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin yang dirahmati sekalian, pada pagi ini kita akan menyambung surah An-Nisa ayat yang ke-52. Manakala terjemahnya pula akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Amirul Majlis. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله. أولئك
تولاه فلن تجد له نصيرا ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kaum Yahudi yang demikian sikapnya, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan sesiapa yang dilaknat oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati sesiapa pun yang boleh menolongnya. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Patutkah ada bagi mereka, yakni kaum Yahudi itu, sesuatu bahagian dari kekuasaan memerintah? Tidak. Bahkan kalau ada, maka sudah tentu mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Atau patutkah mereka dengki kepada manusia, yakni Nabi Muhammad dan umatnya, disebabkan nikmat, yakni pangkat Nabi dan agama Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurnia-Nya? Kerana sesungguhnya kami telah pun memberikan kepada keluarga Ibrahim kitab, yakni agama, dan hikmat, yakni pangkat Nabi. Dan kami telah memberi kepada mereka kerajaan yang besar. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وكفى بجهنم سعيرا. Maka di antara mereka, yakni kaum Yahudi yang dengki itu, ada yang beriman kepada apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada keluarga Nabi Ibrahim itu. Dan ada pula di antara mereka yang berpaling daripadanya, yakni tidak beriman. Dan cukuplah dengan neraka Jahannam yang sentiasa menyala-nyala itu menjadi tempat siksa mereka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha
فليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami akan membakar mereka dalam api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain, supaya mereka dapat merasa azab sengsara itu. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وندخلهم ظلا ظليلا. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka beroleh dalam syurga itu pasangan-pasangan atau isteri-isteri yang suci bersih. Serta kami masukkan mereka ke tempat yang teduh yang sentiasa dinaungi. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله يعلم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان سميعا بصيرا. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya.
Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusilna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat? Segar? Cergas? Lapar? Yang mana satu? Lapar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak-banyak dia pilih lapar. Syukur pada Allah,
pagi ni kita dapat sama-sama selawat, sama-sama baca Asmaul Husna, dan sama-sama kita dapat baca Quran dan juga terjemahan. Alhamdulillah. Jadi beruang masa yang pendek sekejap sebentar ni, saya ada nak sentuh satu perkara yang saya fikir tuan-tuan semua akan gunakan, iaitu tentang solat jamak dan kasar. Solat jamak dan kasar. Kita cerita ringkas-ringkas, mudah-mudahan kita boleh faham. Jamak kasar biasa yang kita dengar, dia cerita bagaimana nak buat. Bagaimana? Maknanya nak buat zuhur pada waktu zuhur ke? Tuan-tuan pernah buat jamak kasar? Pernah? Maknanya kalau zuhur dengan asar kita nak buat jamak, kalau buat dalam waktu zuhur dia panggil jamak apa? Jamak takdim. Maknanya tuan-tuan tahu kalau buat waktu asar namanya mutakhir. Kalau zuhur asar buat waktu maghrib, kena buat juga, jangan tak payah terus. Tak maknanya. Jadi maghrib isyak buat waktu maghrib jamak takdim, yang maghrib isyak buat waktu isyak jamak takhir. Tuan-tuan sedia maklum Itu maknanya proses bagaimana nak buat. Bagaimana nak buat. Yang kedua, kalau kita buat zuhur asar, waktu zuhur jamak takdim, dia ada syarat-syarat dia lah. Antara syarat dia, kalau tuan-tuan buat sembahyang tu mesti buat zuhur dulu baru buat asar. Tuan-tuan buat waktu zuhur jamak takdim, zuhur dulu baru asar. Dan antara syarat dia, tuan-tuan kena buat berturut-turut. Berturut-turut tu macam mana? Habis saja sembahyang zuhur, terus apa? Terus buat sembahyang asar lah. Jangan tangguh-tangguh lah. Jangan tangguh tu maknanya bukan tak boleh berbual. Ada satu orang dia datang, dia kata, Ustaz, saya lepas zuhur je kena buat terus asar kan? Terus buat asar lah. Tak boleh berbual kan? Boleh. Oh boleh. Saya gaduh dengan suami saya. Suami saya suruh pindah sembahyang asar kat belakang. Saya kata tak boleh cakap. Bukan tak boleh cakap. Cakap boleh. Cakap boleh. Cuma jangan ada selang masa yang tak ada kaitan dengan solat lah. Kalau orang tu dia buat jamak takdim, dia dah sembahyang zuhur, habis je bagi salam, kentut. Dia pergi wuduk. Wuduk tu ada kaitan tak dengan solat asar? Adalah. Kita nak solat asar tu nak wuduk. Jadi wuduk cepat-cepat masuk semula, masih dikira berturut-turut. Cuma jangan lama sangat lah. Yang tak boleh, dah sembahyang zuhur, lepas tu dia pergi ngeteh. Ngeteh tak ada kaitan lah dengan solat asar. Jadi dia kena berturut-turut. Itu kalau jamak apa? Jamak takdim. Kalau jamak takhir yang buat waktu asar, ni cerita bagaimana. Saya nak fokus bila sebenarnya. Bila? Sekejap lagi. Ni simple je. Tuan-tuan pun dah biasa buat. Nak ingat-ingat je. Jamak takhir, zuhur asar, tuan-tuan buat waktu asar. Yang pertama, dia tak mesti ikut susunan. Tuan-tuan boleh buat zuhur dulu, kemudian asar. Boleh juga buat asar dulu baru zuhur. Kenapa gitu? Sebab dari segi susunan, zuhur datang dulu. Jadi kata zuhur, kenalah aku dulu. Sebab ikut susunan aku dulu. Kata asar, waktu ni aku punya. Jadi boleh juga kalau kita nak buat, siapa dulu? Asar dulu. Bolehlah. Kira kalau buat waktu asar tu kira samalah, satu sama. Zuhur satu, asar satu. Satu sama, jadi mana-mana kita boleh buat. Tapi kalau waktu zuhur, jamak takdim kena buat zuhur dulu. Sebab zuhur kata yang pertama ikut susunan, siapa dulu? Zuhur dulu. Dari segi pemilik waktu, waktu tu waktu apa? Waktu zuhur. Jadi kira zuhur menang 2-0 macam malam tadi. Macam malam tadi pula. Macam malam tadi pula. Malam tadi menang berapa? 2-0. Malam tadi kira zuhur lah. Kira jamak takdim. Jadi ceritanya tu, tuan-tuan sedia maklum. Sama juga maghrib, sama. Maghrib isyak, kalau waktunya maghrib, jamak takdim, tuan-tuan boleh buat maghrib, lepas tu isyak. Itu je.
Tapi kalau buat waktu isyak, boleh buat maghrib dulu baru isyak, isyak dulu baru maghrib. Cuma yang tuan-tuan nak kena ambil perhatian sikit, jamak yang takhir tu, yang waktu isyak tu, tuan-tuan tak buat berturut-turut pun okey. Yang asar tu tak buat berturut-turut pun okey. Contoh. Saya musafir pergi KL. Waktu tu sekarang dah pukul jamak takhir, masa tu dah pukul 10 malam. Saya sembahyang maghrib pukul 10.30 malam. Saya sembahyang isyak pukul 3.30 pagi. Ada jarak kan? Pas sembahyang maghrib saya tidur dulu ataupun buat sembang dulu baru sembahyang isyak. Tak apa, tak kisah. Untuk jamak takhir boleh, tapi biasanya tuan-tuan tak buat. Biasanya kita sembahyang terus sekali settlekan teruslah, nak tunggu-tunggu apa lagi, biasanya gitu. Tapi selang tak ada masalah Okey. Dalam bab ini senang faham. Satu je yang tuan-tuan kena ambil perhatian, yang kita risau sebab orang tak ambil perhatian. Kalau nak buat jamak takhir, masa waktu pertama tu mesti dah niat dulu. Maknanya saya jalan pergi KL, bawa kereta 7.30 malam, Allahu Akbar, tengok ada azan. Tak apa lah, nanti dulu lah. Saya sembahyang nanti dekat Aikro. Daripada JB, contohlah saya nak pergi Aikro, tujuan nak pergi KL, Aikro lah, nanti sembahyang jamak takhir. Sebelum maghrib berakhir, mesti dah lintas dalam hati saya nak buat jamak takhir. Niat je, jangan dekat steering tu Allahu Akbar, dia takbiratul ihram kat situ kan. Lintas dalam hati saya nak buat jamak takhir. Selesai. Lepas tu bawa je lah kereta. 7.30 tak berhenti, 8 tak berhenti, 8.30 tak berhenti, 9 tak berhenti, 9.30 malam dia berhenti. Dia buat jamak takhir dekat RNR Aikro. Tapi mesti kasih lintas itu punya niat sebelum maghrib habis. Masa tu mesti. Tak kisah 5 minit, 10 minit, setengah jam, okey. Tapi kalau dah lintas tiba-tiba batal, tukar nak buat jamak takdim, tak kisah, boleh saja. Tiba-tiba nak berhenti kat sejenak ke apa ke, terserah. Tapi kalau nak buat jamak takhir mesti ada niat dulu. Okey, yang tu kita tak cerita. Tuan-tuan dah biasa buat, itu kita panggil bagaimana nak buat. Bagaimana. Sekarang yang mustahak yang kita nak tahu ialah bila boleh buat. Bila ni maknanya kita kena ingat 3 perkataan. Status. 3 ni saya sebut dengan nama status. Perkataan yang pertama namanya ialah mustautin. Perkataan dia apa? Mustautin. Perkataan pertama. Perkataan kedua ialah musafir. Perkataan yang ketiga ialah mukim. Mustautin, musafir, mukim. 3 perkataan. Tuan-tuan katalah, tuan-tuan duduk Johor Bahru. Tuan-tuan memang duduk sini, cari makan sini, kerja sini. Tak kisahlah rumah sewa, rumah setenggan, rumah tumpang, rumah mak, rumah beli, rumah apa, tak kisah. Tapi memang dah isytihar diri nak duduk Johor Bahru. Orang yang macam tuan-tuan ni kita sebut orang yang mustautin Johor Bahru. Kita punya status kita mustautin. Dalam bab ni kita kena ingat status kita senang. Baik. Satu hari tuan-tuan ada program dengan PBT seluruh Malaysia dibuat di Shah Alam. Berapa lama program tu akan berjalan? Program tu akan berjalan selama 1 minggu di Concord Hotel Shah Alam. Maka tuan-tuan pun seorang yang mustautin Johor Bahru, tuan-tuan berniat nak pergi ke Shah Alam duduk selama berapa hari tadi? 7 hari. Jadi bila tuan-tuan keluar daripada Johor Bahru, dalam perjalanan menuju ke Shah Alam, tuan-tuan adalah orang yang tidak lagi berstatus mustautin, tapi statusnya sudah tukar menjadi seorang musafir.
Dan bila tuan-tuan awal-awal dari JB lagi dah niat, memang nak duduk Shah Alam, hotel ke rumah tumpang ke motel ke homestay tak kira, tapi nak duduk sana selama 1 minggu lebih daripada 3 hari, maka sampai sahaja di kawasan Shah Alam, tuan-tuan tukar balik semula status, namanya status seorang mukim. Seorang apa? Mukim. Bukan mukim kawasan, ni orangnya yang mukim. Mukim kawasan cerita lain. Oh ni orangnya yang mukim nama dia. Yang orang mukim lain, kawasan mukim cerita lain. Dua benda berbeza, perkataan sama. Jadi yang boleh jamak kasar dalam bab kita cerita ni, orang yang mustautin tak boleh jamak kasar. Orang yang mukim tak boleh jamak kasar. Yang boleh jamak kasar hanya orang apa? Musafir. Cuma kita nak tahu bila status kita mula bertukar dan bila status kita berakhir. Itu je yang kita perlu tahu dengan tepat. Kalau kita tahu dengan tepat, settle semua benda. Okey, baik. Yang pertama, untuk tuan-tuan dapat status musafir dalam suatu perjalanan, mesti perjalanan tu diniatkan. Dia ada banyak syarat lah. Salah satunya mesti niat perjalanan yang baik. Kalau perjalanan yang tidak dibolehkan syarat tu tak boleh. Okey, katalah pergi ke Shah Alam, tuan-tuan dah niat. Shah Alam dengan sini syarat dia mestilah lokasi tempat kita niat itu, yang kita nak pergi itu, lokasinya jarak dengan tempat kita lebih daripada dua marhalah. Saya ambil kiraan asas simple 90 km. Ada kitab sebut 82, ada kitab sebut 88 perpuluhan something, 89. Ada sebahagian kitab sebut antara 85 90, ada sebut 91. Saya pendirian peribadi saya 90. Jadi satu marhalah 45, dua marhalah 90 km. Awas, 90 km bukan lokasi badan kita, tapi tempat yang kita niat nak pergi. Itu yang kena 90 km. Kenapa saya kata? Sebab ada orang, bila kita ajak dia pergi KL, kita duduk JB, duduk gerak dari JB, bila keluar je sampai Kulai, saya ajak dia jamak kasar. Lagi Shah Alam, keluar Johor Bahru, dah keluar daripada kawasan. Lepas tu sampai Kulai, dah masuk Zohor. Jom lah, kita jamak kasar terus kat sini, settle, masuk je highway, berdezuh, tak payah cerita banyak. Dia kata, Ustaz, kita belum lagi 90 km. Apa dia cakap? Tak boleh, kita belum lagi 90 km. Dia fikir 90 km itu adalah lokasi badan dia berada. Jadi dia ukur badan dia kat JB, baru gerak sampai Kulai, baru 25 km, belum 90 km. Bukan. 90 km bukan lokasi badan. 90 km adalah lokasi tempat yang kita niat nak pergi dalam musafir itu. Jadi tak peduli tubuh badan kita kat mana tu, bukan ukuran 90 km. Jadi kalau tuan-tuan dah sampai Kulai, dah sampai Sedenak, dah sampai Seberenggam, dah sampai tu, boleh saja untuk jamak dan kasar. Kalau ketika itu perjalanan ke Shah Alam. Tapi kalau perjalanan harian semata-mata nak ke Kulai, ketika itu tak boleh. Bukan kerana Kulainya, tapi kerana niat nak pergi Shah Alamnya itulah membolehkan kita solat jamak dan kasar di Kulai. Itu persoalan bila, bukan soalan bagaimana. Setakat ni jelas? Oh, tuan-tuan sekali cakap faham, sekali cakap faham. Minggu depan tanya faham, insyaAllah. Okey, baik. Okey, kita tangkap kat situ dulu. Pegang kat situ dulu. Baik. Sekarang ni, bila kita dah faham 90 km tu apa, sekarang kita nak faham bila status kita bertukar. Dari mustautin tukar, macam mana boleh tukar jadi musafir? Dan dari musafir, macam mana pula jadi mukim? Adakah mesti tukar atau dia tak mesti tukar? Baik. Kalau tuan-tuan pergi ke Shah Alam dengan niat tadi 7 hari,
Maka ketika kita kat rumah ni belum bergerak di tempat kita ni, niat dah ada. Ketika tuan-tuan niat, ingat nak pergi Shah Alam lah pagi ni, contoh, ketika itu status belum bertukar. Masih lagi saya dengar belakang macam mustakmal. Kalau mustakmal sambung mutanajis. Mustakmal air mutlak, mustakmal mutanajis. Kita dah niat belum tukar status. Jadi boleh tak jamak kasar? Belum boleh. Lepas dah niat nak pergi musafir pergi Shah Alam, dia mandi sunat musafir. Contoh, dia mandi sunat musafir dekat rumah. Status belum bertukar. Lepas dia dah mandi solat sunat, dia dah mandi sunat mandi sunat musafir, dia solat sunat musafir, status belum tukar. Lepas tu dia angkat beg dia semua masuk dalam kereta, status belum bertukar. Maknanya beg semua dah masuk kereta, boleh tak jamak kasar? Tak boleh. Jadi jangan tanya, Ustaz, kat rumah boleh tak saya buat jamak dan kasar, saya nak pergi Shah Alam? Dah cakap status belum tukar. Status belum tukar. Tapi saya dah niat, Ustaz. Dah niat, status tak tukar. Tapi saya dah isi beg, Ustaz, dalam kereta, status tak tukar. Tapi saya dah start enjin kereta, Ustaz, status tak tukar. Oh, maknanya kita tak boleh semayang kat dalam rumah. Okey, Ustaz, saya faham. Oh, dia buat faham sendiri. Bila dia kata, oh, maknanya saya tak boleh semayang kat rumah saya, Ustaz. Okey, saya faham. Dia pun letak telefon, dia pergi rumah jiran sebelah. Hajah tu baru kematian suami setengah tahun. Assalamualaikum, Hajah. Waalaikumsalam, Tuan Haji. Haji Saleh, ada apa? Haji Saleh pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yelah, orang nak pencet. Assalamualaikum. Salam Haji, ada apa? Hajah, saya ni nak musafir. Ustaz cakap. Ustaz mana, Haji? Ustaz alien. Kalau Ustaz alien boleh. Apa dia cakap? Dia cakap tak boleh semayang kat dalam rumah. Kenapa, Haji? Sebab saya nak musafir. Boleh tak saya tumpang semayang rumah Hajah? Tak ada kerja semayang rumah Hajah. Haji boleh, tapi saya ni seorang-seorang. Haji kalau nak semayang boleh, tapi kat pasu luar tu lah depan. Ada sejadah baru basuh sidai keluar. Dia bukan soal dalam rumah tak boleh. Dia bukan sebab rumah. Ustaz, boleh tak kalau gitu, boleh tak saya sebelum bertolak saya semayang jamak kasar saya dekat surau taman saya? Dia bukan sebab surau, bukan sebab taman. Dia mula tukar status bila kita keluar dari kawasan mukim kita. Jadi jangan tanyalah, Ustaz, boleh tak saya semayang kat rumah saya, rumah jiran saya, surau saya, masjid. Saya tak nak tahu rumah awak kat mana, berapa banyak. Saya tanya, badan awak dah keluar mukim ke belum? Body dah keluar mukim ke belum? Bila dah keluar mukim, maknanya kita sudah mula tukar status kita daripada seorang mustautin kepada seorang musafir. Masa tu baru tukar. Tapi saya duduk Senai, saya mustautin Senai. Sekarang hari ni saya cuma niat pergi Johor Bahru, saya masih pegang status mustautin walaupun dah keluar mukim Senai. Kenapa? Sebab radar pergerakan niat saya tu kurang daripada 90 km Senai sampai Johor Bahru. Tapi kalau lebih 90 km baru kita pertimbangkan ketika mana dia telah keluar daripada kawasan mukim tempat dia berada. Itulah. Jadi catatan senang je lah. Mukim Johor Bahru, mukim Tampoi, itu sederhana lah. Itu pun dah kira besar. Boleh diambil sebagai awasan untuk berhati-hati lebih besar sikit macam tu. Mukim Pelentong ke, mukim Pasir Gudang ke, tak kisahlah. Catatan macam tu. Baik, sekarang macam mana cara dia? Kita dah Johor Bahru ni. Kalau kita nak musafir pergi Shah Alam, saya tahu status saya mustautin. Maknanya dekat rumah belum boleh jamak dan kasar. Belum boleh. Okey. Sekarang saya nak pergi ke Shah Alam, saya pun start kereta. Bila saya start kereta, baru nak start kereta, masuk waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu zuhur.
Baik, saya boleh buat dua pilihan. Yang pertama, saya boleh sahaja sekarang ni masuk Zuhur, boleh saja saya sembahyang Zuhur. Boleh tak Zuhur? Boleh. Saya kena buat Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Dikira sebagai solat biasa. Zuhur 4 rakaat. Boleh tak saya buat asar terus? Tak boleh. Tak boleh buat asar terus. Baik. Nanti bila saya dah sembahyang Zuhur, jam pun dah pukul 1.45, saya start kereta, saya terus musafir. Nanti dalam perjalanan, bila saya dah berstatus seorang musafir, saya hanya perlu berhenti untuk sembahyang asar. Ada tak cerita jamak? Sembahyang asar tu perlu jamak tak? Perlu jamak tak? Tak payahlah jamak. Nak jamak apa punya? Zuhur dah sembahyang, tinggal hanya sembahyang asar. Cuma asarnya boleh dipendekkan. Asarnya satu boleh dipendekkan. Pendekkan dalam bahasanya disebut qasar. Jadi saya singgah dekat RNR Aikro, saya hanya sembahyang asar sebanyak berapa? 2 rakaat. Saja aku solat asar qasar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala selesai, settle. Tinggal. Atau saya ada pilihan yang kedua pula, iaitu apa? Waktu Zuhur tadi tu, saya teruskan saja start kereta saya. Ada sebagian ulama syaratkan mesti musafirnya keluar mukim sebelum Zuhur, tapi tidak. Saya tak pakai syarat yang disebutkan itu. Start je kereta Zuhur tu, kita pun bergerak, kita pun keluar mukim. Keluar Johor Bahru sampai Tampoi, naik atas sikit sampai Skudai, naik atas sikit masuk tol, naik atas sikit sampai ke Kulai. Kat situ ada Shell kat sebelah kiri tu kan. Ada Shell, kita pun berhenti kat situ. Oleh kerana jam menunjukkan pukul 2.10 petang, kita pun buat keputusan daripada nak nempuh nanti jam-jam penat-penat kat depan, kita pun perut dah isi, tak ada masalah, minyak dah penuh, tinggal satu nak settlekan solat. Kita pun singgah sembahyang Zuhur dan asar. Jamak apa? Jamak takdim. Lalu ketika itu kita pun teruskan perjalanan lepas selesai solat. Status saya masa perjalanan tu musafir. Sampai nilai musafir. Sampai dekat tol musafir. Sampailah kat kawasan yang saya niat tadi. Saya niat pergi Shah Alam, carilah section berapa ke, tanya mukim sana macam mana cara dia kira. Sampai je masuk Shah Alam tu, berapa hari nak duduk, mesti dah buat keputusan tadi masa kat JB. Kalau tuan-tuan nak tidur dekat Concord Hotel, tidur kat sana 2 hari saja, maka sampai saja kawasan Shah Alam tu, status tuan-tuan name tag masih lagi pakai name tag seorang musafir. Jadi pergi kursus Sabtu dengan Ahad, sebab sana Ahad cuti. Jadi tuan-tuan Jumaat tolak, Sabtu musafir, Ahad musafir, Isnin balik Johor Bahru. Sepanjang itu tuan-tuan dikira sebagai berstatus musafir, boleh jamak dan kasar sebab status. Tapi berbeza bagi member tuan-tuan yang satu kereta bertolak sama. Tuan-tuan cuma kursus 2 hari, dia kena kursus 2 minggu. Hall yang berbeza, hotel sama. Kau kursus berapa lama? Aku kursus 2 minggu. Oh, aku 2 hari aja. Beku kau kat sana nanti. 2 minggu kena, contoh saja. Maka untuk dia yang duduk 2 minggu ni, lain keadaan dia. Dia masa dekat JB Mustautin, dia keluar sempadan Johor Bahru, status dia musafir, dalam perjalanan musafir. Tapi ingat, bila dia masuk saja kawasan Shah Alam ataupun mukim dekat sana, maka automatik tertanggal status musafir dia dan telah pun bertukar menjadi status yang baru, iaitu status apa? Mukim. Jadi jangan pula dia fikir aku duduk 2 minggu 14 hari. Oh, ustaz cakap boleh jamak
kasar 3 hari, 14 hari. 3 hari yang pertama aku jamak kasar, bakinya aku semayang biasa. Salah, confirm salah. Dia bukan 3 hari semayang jamak kasar bakinya. Tak. Penentu dia, pertama niat, kedua tuan-tuan nak duduk berapa lama. Siapa nak balik kampung? Sini Kelantan. Plan betul-betul. Balik kampung Kelantan berapa lama? Seminggu, 7 hari, 8 hari. Jawapan dia sampai saja Mukim Bacok, tempat kita punya kampung tu, jawapannya selesai. Sepanjang 1 minggu 8 hari, jawapannya tak boleh jamak dan kasar. Sebab masuk saja sempadan. Jadi kalau nak settlekan jamak dan kasar sebelum masuk ke kawasan Shah Alam tu, sebelum masuk ke kawasan Bacok tersebut, status kita masih seorang musafir. Itu cerita berkenaan dengan bila kita boleh jamak dan kasar. Sekarang saya bawa satu contoh untuk praktikal. Saya jumpa satu orang haji. Saya tanya dia, Pak Haji duduk mana? Dia kata, saya duduk Kajang, Ustaz. Oh, duduk Kajang. Saya minggu depan ingat nak pergi Kajang. Nanti saya singgah rumah haji kat sana. Boleh Ustaz, datang lah. Roger. Okay. Saya duduk Senai. Mak saya duduk Kota Tinggi. Saya duduk Senai, mak saya duduk Kota Tinggi. Sebelum saya nak pergi ke Kajang, apa mak, ingat nak pergi Kajang lah minggu ni. Mak saya cakap, mak ingat nak ikut boleh tak? Boleh, tapi boring sikit lah sebab ada urusan kerja. Oh, kalau nak ikut setakat duduk sebelah boleh aja. Boleh lah, dia kata okey. Mak saya nak ikut. Saya cakap saya nak bertolak, saya kerja Jumaat. Tapi saya nak bertolak, habis kerja pukul 5, 5.30 sampai rumah, mandi pukul 6, 6.30 saya gerak. Mak boleh ready? Boleh. Jumaat ready. Okey. Jumaat habis kerja pukul 5, saya balik rumah sampai rumah 5.30, mandi kemas semayang apa semua pukul 6, masuk comeback apa semua 6.30 saya jalan. Saya nak pergi ke Kajang, singgah ambil mak saya kat Kota Tinggi. Bila saya gerak pukul 6.30, tahu je lah petang jalan kereta macam mana. Sampai kat rumah mak saya kat Kota Tinggi, Allahu Akbar. Masuk azan apa? Azan? Kalau azan maghrib mana ni tuan-tuan faham. Saya takut subuh tadi. Balik kerja subuh. Azan maghrib. Bila azan maghrib, soalannya, saya ni nak ada pilihan. Saya ni ketika di rumah mak saya tu, bila dah masuk je azan maghrib, saya buat keputusan lebih baik semayang dululah sebelum bergerak. Soalan saya yang berada di rumah mak saya membesar dekat rumah situ. Dia adalah rumah bapa saya, dia adalah rumah mak saya. Saya membesar kat rumah situ. Dari kecil saya kat situ. Rumah boleh macam kira rumah saya. Soalannya, masa dekat Kota Tinggi tu, adakah saya boleh jamak dan qasar maghrib dan isyak? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh sebab apa? Saya tahu sebab. Itu rumah mak saya besar kat situ. Tak peduli awak besar berapa lama kat situ, tak peduli apa semua. Ustaz dulu mustautin, sekarang kat mana? Saya mustautin dekat mana tadi? Senai. Saya dah pindah Senai. Saya dah duduk Senai. Saya memang nak duduk situ dengan keluarga saya. Jadi jawapan dia, saya pindah mustautin saya dekat Senai. Bila saya bergerak ke rumah mak saya, maka jawapannya status saya pada ketika itu adalah status musafir. Sebab tujuan saya nak ke Kajang. Tapi kalau hujung minggu yang biasa saya semata-mata pergi ke kota, jawapan dia tak boleh. Okey, soalan dia, mak saya pula boleh tak dia sembahyang berjemaah dengan saya? Saya jadi imam, dia jadi makmum saya. Boleh ke tak boleh? Boleh tak dia jadi? Dia sembahyang. Yang confirm tak boleh, dia imam, saya makmum. Itu confirm tak boleh. Confirm tak boleh, jangan buat tepian. Cerita dia imam, saya imam, dia makmum. Boleh ke tak boleh?
boleh hanya untuk solat apa? Solat maghrib saja. Dia boleh tak jamak dan qasar? Tak boleh. Kenapa? Sebab status dia masih apa? Walaupun beg dia dah masuk kereta saya, walaupun dia dah pakai baju, walaupun dah pakai tudung, dia tak peduli. Saya cerita dia belum keluar daripada mukim kawasan dia, kota tinggi, maka dia masih menyandang status sebagai seorang mustautin. Nanti bila keluar, jadi saya sembahyang maghrib, saya jadi imam, dia jadi makmum. Saya beri salam, dia boleh teruskan zikir dan doa dia, terserah. Dan saya bangun menunaikan solat Isya. Contohnya macam tu. Atau saya pun boleh buat pilihan kedua, mak, dah maghrib ni dah azan, kita gerak saja dulu. Nanti dalam perjalanan, sama ada kita nak buat jamak takdim ataupun nak buat jamak takhir. Mudah-mudahan yang saya kongsikan, tentu ingat status ya. Status tu penting status. Jadi kalau nak musafir je, kalau ada member tanya, kita boleh buat jamak kasar tak? Status kau apa? Dia kata status aku duda. Sudah. Orang tanya status lain, dia jawabnya status lain. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu dan kefahaman, dan mudah-mudahan program pembudayaan Al-Quran ini menjadi asbab kita dapat satu dua perkara kefahaman dalam urusan agama, dan mudah-mudahan Allah berkati majlis kita insya-Allah. Sebelum saya serahkan kembali, sama kita doa, mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati majlis kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Sallallahu ala Muhammad.